وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Dalam ayat 41, Allah berfirman, wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyatahum fil fulkil mashhun. Satu lagi keterangan untuk mereka adalah anna hamalna dhurriyatahum fil fulkil mashhun. Kami, Allah Ta'ala, membawa keturunan mereka di atas kapal yang berlayar. Dan kapal itu syarat berlayar. Tuan-tuan, bilakah kita manusia menghantar keturunan kita di atas kapal yang syarat untuk berlayar? Tuan-tuan, bukan kita hantar diri kita, kita hantar keturunan kita. Bila tuan-tuan menghantar anak-anak, tuan-tuan, bila sebuah anak berarti, ingat dalam badan anak kita ada cucu-cucu kita, di atas kapal yang syarat. Kalau kapal tu syarat, ingat, bila kapal tu syarat, syarat maksudnya penuh muatan, berat. Which is kalau dulu, tuan-tuan, kapal kayu tersebut, kalau kita tengok kapal yang syarat ni, kita pun tengok gaya macam nak tumbang dia, macam tongkang pecah. Macam pendatang asing, parti duk berhimpit-himpit dalam tongkang yang kecil tersebut. Itu adalah kapal yang syarat. Keterangan untuk kalian, kami, Allah Ta'ala, membawa keturunan kalian, keturunan mereka di atas kapal yang syarat tersebut. Itu keterangannya. Jom kita bincang sekejap. Bila kita hantar anak kita, keturunan kita di atas kapal. Kalau anak tuan-tuan nak pergi United Kingdom, tuan-tuan tak hantar, pergi sendirilah. Tapi tuan-tuan, bila tuan-tuan hantar, tuan-tuan akan hantar kalau dia nak pergi United Kingdom dan kita tak tahu dia nak balik bila. Terutama sekali kalau orang dulu. Hari ni tuan-tuan, kita naik kapal terbang. Kita naik kapal terbang ni, hari ni pergi, esok dah balik. Boleh pergi Korea macam tu je, boleh pergi United Kingdom macam tu je. Tapi kalau dulu nak hantar anak keturunan naik kapal, ini bererti nak naik kapal tu entah bila nak balik pun kita tak tahu. Mungkin 10 tahun, 20 tahun. Masa balik tu mungkin dah beranak pinak lah pun. Maka Allah kata, keterangan untuk kalian, kami bawa keturunan kalian di atas kapal yang syarat tersebut. Bila Allah bawa keturunan kita, kita pun hantar anak kita, isteri, menantu kita di atas kapal, cucu kita atas kapal, kita pun babai dekat tepi pantai tersebut. Allah kata, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Kalian hantar anak bini, keturunan kalian di atas kapal tersebut. Allah jadikan some kind of macam kapal itu di atas tanah yang kalian tunggang. Semua kenderaan atas muka bumi ni, kereta ke, basikal ke, motosikal ke, Allah compare benda tu dengan kapal. Seperti mana Allah bawa kapal di tengah laut, demikian juga Allah yang pandu kenderaan kita yang kita tunggang di atas muka bumi. Ayat sambungan, wa in nasha nu'riquhum. Kalau Allah nak, kalau Allah kehendaki, Allah boleh tenggelamkan kapal itu. Allah boleh tenggelamkan keturunan kita atas kapal tersebut. Fala sarikha lahum. Lalu tidak ada siapa boleh tolong kepada mereka itu. Boleh bayang tak satu situasi, tuan-tuan duduk di tepi pantai, tuan-tuan babai anak dan cucu, tuan-tuan babai keturunan kalian, tiba-tiba dia tenggelam depan mata tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tanggung? Tuan-tuan boleh tolong? Tak boleh. Allah kata, kalau Allah nak, Allah boleh biar dia tenggelam. Fala sarikha lahum. Siapa pun tak boleh tolong. Walahum yunqadhun. Bahkan mereka tak boleh nak diselamatkan langsung pun. Sekarang, berapa banyak tuan-tuan dengar kapal berlayar tiba-tiba tenggelam? Berapa banyak? Jawapannya sangat jarang. Kadang-kadang tuan-tuan, kapal tu kita tengok berlumut. Kapal tu kita sebut macam tongkang pecah. Tapi berjaya merentas samudera, bawa parti tu datang Malaysia. Padahal kapal tu tengok macam nak tenggelam sangat-sangat dah, tapi berjaya sampai Malaysia. Saya nak maklum kata kat sini tuan-tuan, jarang sangat Allah menenggelamkan kapal yang syarat tersebut. Jarang sangat.
Kapal, terutama sekali zaman dulu, kayu je pun, rapuh je pun, tapi berjaya menongkar arus. Allah kata, kalau Allah nak, Allah boleh tenggelamkan. Tenggelamkan siapa? Bukan Allah tenggelamkan manusia. Allah bukan tenggelamkan kita, Allah tenggelamkan keturunan kita. Sekarang dengar ini penting-penting. Allah kata, listen carefully. Kamu, setengah orang bertanya, kenapa Allah tak hukum aku? Aku jahat, kenapa Allah tak hukum aku? Aku dah pukul Rasul tu, aku dah ancam pendakwah ni, aku dah pun buat tindakan itu dan tindakan ini kepada ramai penyokong-penyokong dakwah. Kenapa Tuhan tak hukum aku lagi? Sekarang Allah bagi tahu. Cuba tengok kapal. Kamu hantar keturunan kamu atas kapal, boleh tak Allah tenggelamkan? Boleh. Kamu boleh buat apa kalau Allah tenggelamkan? Tak boleh buat apa. Sekarang tuan-tuan, kenapa sebahagian orang jahat, terutama sekali orang yang Allah hukum, terutama sekali orang yang guna kekerasan menentang penyokong-penyokong dakwah, kenapa Allah biarkan mereka belum Allah hukum? Saya sebut elok, belum Allah hukum, bukan Allah tak hukum. Kenapa Allah tak hukum? Kenapa sampai saat saya bercakap ni, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, masih lagi happy, relax saja. Kenapa orang macam George W. Bush hari ni masih okey lagi, padahal jenayah mereka terhadap agama kita ni terlalu banyak? Kenapa sebahagian liberal, saya tak mahu sebut nama lah, sebahagian liberalis, sebahagian sekularis dalam dunia Islam ini masih lagi kesana kesini selamba saja, tak kena tindakan apa pun? Kenapa? Kenapa masih ada orang-orang gay, lesbian, LGBT kat luar sana selamba saja, update itu ini dekat Facebook, Allah tak hukum lagi? Sekarang listen carefully. Allah kata, kalau Allah hukum kamu, siapa yang akan dapat masalah? Ingat, kamu hantar keturunan kamu atas kapal, kamu di atas darat ni pun menunggang some kind of yang Allah panggil kapal. Kalau Allah tenggelamkan kamu, siapa yang akan menanggung masalahnya? Bukan kamu seorang. Kadang-kadang keturunan kamu pun kena juga. Tuan-tuan, listen carefully. Kalau satu orang Muslim, satu orang yang jahat Allah hukum, anak cucu yang dalam perut dia, dalam tulang sulbi dia juga akan terhukum. Tuan-tuan kena faham macam ni. Saya tanya tuan-tuan satu soalan. Tuan-tuan familiar tentang kaum Ad, kaum Samud, kaum Kota Sadom, kaum Nabi Lut? Tuan-tuan familiar dengan orang-orang ni? Sebagai contoh, Kota Sadom. Ketika Allah hantar batu menghujani Kota Sadom, Allah angkat, kemudian Allah telangkupkan Kota Sadom tersebut. Saya nak tanya, ada tak perempuan-perempuan mati bersama? Ada. Ada tak anak-anak kecil yang kita panggil anak kecil tak berdosa mati sama? Ada. Ketika banjir besar Nabi Nuh, adakah semua yang mati dalam banjir besar Nabi Nuh tersebut adalah orang-orang jahat semuanya? Tak. Sebahagian mereka kanak-kanak, sebahagian mereka baby, keturunan. Ini penting, keturunan kepada orang-orang jahat ini. Kadang-kadang Allah menangguh, Allah tangguh hukuman kepada satu orang jahat. Sebenarnya bukan untuk orang jahat tu sangat, tapi sebenarnya Allah sedang menyelamatkan keturunan orang jahat tersebut. Allah memberi peluang untuk anak itu lahir dulu. Allah memberi peluang, kalau Allah hukum si ayah, anak itu akan merempat. Allah bagi peluang, fikirlah kejap sebelum mencabar agar Allah menghukum. Kerana kalau Allah tenggelamkan kapal tu, kamu tak boleh tolong, kamu tak boleh selamatkan keturunan kamu. Dan ingat, kamu pun bawa some kind of kapal di atas muka bumi ni. Allah boleh tenggelamkan kapal yang kita bawa di atas muka bumi ni juga, bukan sekadar kapal yang ada di tengah laut tersebut. Allah kata, seandainya Allah nak, Allah boleh tenggelamkan, lalu kamu hilang keturunan. Tuan-tuan, menyebut tentang kapal, bukankah kita adalah keturunan orang-orang yang telah pun naik di atas kapal kaum Nabi Nuh? Tuan-tuan, kerana mereka naik atas kapal itu dan tidak tenggelam, maka kita selamat hari ini. Maka hari ini, kalau Allah tenggelamkan pun, apa kita boleh buat? Tak boleh buat. Kerana Allah menyelamatkan moyang kita di atas kapal itu, hari ini kita selamat. Sebaliknya, bukankah, tuan-tuan, bukankah ada orang-orang yang mati dalam banjir besar Nabi Nuh, keturunan mereka tak sempat wujud pun, sedangkan dalam tulang sulbi mereka ada roh-roh keturunan mereka? Wallahu alam, tuan-tuan. Yang pastinya adalah Allah menunda hukuman bukanlah untuk kita sangat, tapi untuk keturunan orang jahat tersebut. Masa kita memulakan perbincangan sebelum ini berkenaan dengan Ashabul Qaryah, Rasul-Rasul itu diutuskan ke mana? Allah tak kata kepada penduduk kampung itu, penduduk Qaryah itu, tapi sebaliknya ke Qaryah itu. Ingat, tempat itu lebih penting. Sebab tempat itu,
Korea itu bukan akan didiami oleh kita sahaja. Dia akan didiami oleh keturunan kita. Allah menunda hukuman kepada satu-satu kelompok, bukanlah untuk kelompok itu sangat, tapi untuk keturunan mereka yang akan datang. Allah memberi peluang. Sampai bila? Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Allah tak tenggelamkan kapal tersebut. Allah tak tenggelamkan kamu yang bawa kapal di atas muka bumi ini. Illa rahmatan minna. Satu bentuk kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Orang yang jahat, yang berhak dihukum, tapi Allah belum menghukum, satu bentuk kasih sayang daripada Allah. Wa mata'an, dan satu bentuk kesenangan daripada Allah. Ilahin, sehingga satu tempoh masa. Sehingga satu tempoh masa. So tuan-tuan, jom kita recap. Allah bawa keturunan manusia berlayar dalam kapal yang syarat. Allah berkuasa untuk menentukan masa depan keturunan manusia. Allah boleh tenggelamkan kapal itu, keturunan manusia itu. Allah boleh hukum serta-merta generasi sekarang, which is sekaligus keturunan dia pun kena juga. Yang ketiga, namun Allah mahu beri kasih sayang dan Allah ingin beri kesenangan. Namun Allah mahu generasi ini masih diberi peluang. Sampai bila nak bagi peluang? Ilahin, sehingga satu tempoh masa. Bukan Allah tak hukum, cuma Allah belum hukum orang-orang yang wajar dihukum ini. So, sebelum Allah hukum, kembalilah kepada Allah. Moga kita langsung tak akan dihukum. Wallahu alam.